Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Boleh dengar suara? Kalau boleh dengar, minta komen dan minta tolong share supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Seperti biasa, kalau ada kelas yang tak sempat saya rakam, saya akan buat live semula. Ini atas kelas yang kita buat kemarin yang tak sempat rakam, jadi saya rakam semula. Minta kongsi supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Al-istinsaru bi sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhukira fil kanzi an Abdul Hamid bin Ja'far an abihi qala كان في قلنسوة خالد بن الوليد رضي الله عنه من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد ما لقيت قوما قط وهي على رأسي إلا أعطيت الفلج. Berkenaan dengan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka punya gelaran satu saja, iaitu mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka mengaku mereka khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gelaran itulah yang bagi mereka yang paling membanggakan. Kita ada doktor, ada yang mengaku datuk, Tan Sri dan sebagainya, tapi bagi mereka menggelar diri mereka sebagai sahabat Rasulullah, itu nisbatkan, hubungkan diri mereka dengan Rasulullah, itulah perkara yang paling membanggakan dan yang paling besar dan menggerunkan. Dalam kisah ni, nanti sekejap lagi saya akan kisahkan. Sebelum tu sedikit mukadimah berkenaan dengan Khalid bin Walid. Dalam satu peperangan, kita tahu Nabi SAW berikan gelaran Khalid sebagai pedang Allah dalam peperangan Mu'tah, di mana serangan pertama tentera Islam ketika Rasulullah masih hayat lagi, jemaah yang diutuskan ke Jordan, Mu'tah, untuk menyerang tentera Rom kerana mereka telah membunuh salah seorang wakil yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah mereka. Jadi dalam itu, bila mana 3 orang ketua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik, ketiga-tiga mereka telah syahid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka, kalau Zaid bin Harithah syahid, maka yang kedua Ja'far bin Abi Talib akan gantinya sebagai amir tentera. Kalau Ja'far bin Abi Talib juga terkorban, maka Abdullah bin Rawaha yang akan jadi amir. Selepas ketiga-tiga mereka ini telah syahid, maka tak ada seorang pun yang sedia memegang bendera Islam, kerana ketika itu peperangan yang sengit, yang mana dalam keadaan teruk, mereka tak tahu apa nak buat. Ramai yang telah terkorban dalam peperangan itu. Maka semula ada orang bersuara kata, serahkan bendera itu kepada Khalid ibn al-Walid. Khalid kata, saya baru masuk Islam, bagilah kepada orang lama, saya tak tahu apa lagi. Tapi mereka kata, Khalid, engkau lah paling layak. Bila Khalid angkat bendera itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Rasulullah sebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan pedang Allah Subhanahu wa taala, itu Khalid bin Walid. Khalid sendiri kata dalam peperangan Mu'tah, dia kata 9 pedang daku, 9 pedang aku patah ataupun tumpul. Begitu teruk, dahsyat sekali peperangan itu. 9 pedang dia telah tumpul, dan akhirnya dia telah bawa pulang tentera Islam dengan berjaya selamatkan mereka dan bawa pulang. Jadi dapat gelaran sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala, Saifullah. Dalam satu peperangan, tentera Rom telah meminta, bila mana mereka serang Rom kan, Khalid bin Walid bila datang, dialah komando pertama yang bawa jemaah untuk menyerang Rom. Bila sampai ke sana, orang Rom kata, kau orang datang untuk apa? Jadi dia kata, kami datang untuk dakwah kamu kepada Islam. Dia kata, kalau kamu menentang kami bagi 3 pilihan. Pertama, kamu terima Islam, definitely. Kedua, duduk di bawah pemerintahan kami, bayar jizyah kepada kami. Yang ketiga, kami akan, kalau itu pun kamu tak terima, maka kami akan memerangi kamu. Dan ingatlah, kamu akan berhadapan dengan mereka yang mencintai kematian seperti mana kamu cintakan arak dan kehidupan. Ini Khalid bin Walid. Satu hari mereka panggil dia, kata hantar panglima dan bincang dengan komando, hantar komando daripada orang daripada sebelah tentera Rom ni untuk berbincang dengan komando Islam. Maka Khalid kata, biar saya sendiri yang pergilah, dibawa satu orang dan mereka pergi berhadapan. Jadi komando Rom ni, dia kata kepada seorang
budak dia, tentera dia, kata nanti bila berhadapan dengan komando Islam kau pujilah aku lebih sikit. Katalah dia ni memang hebat, komando kami ni memang tak pernah mundur ke belakang, tak pernah mengaku kalah, tak pernah itu, tak pernah ini, memang hebat. Kalau dia mula perang memang semua akan kalah, strategi dia itu ini, keberanian dia, kebijaksanaan dia kan, seni peperangan dia. Jadi macam tu bila sampai depan Khalid bin Walid, dia pun, budak tu pun mula cakap, dia kata kau tahu ni komando aku siapa? Itulah ini, dia ni hebat, kau janganlah, baik kau baliklah, dia kata jangan serang kami. Dah dia habis cakap, Khalid tanya, kau tahu tak aku siapa? Dia kata aku tak tahu. Dia kata aku Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW. Bila dia kata tu, yang budak tadi tu ada, tapi komando dah tak ada. Dia tengok mana komando pergi, komando lari dulu. Budak dia pun kejar, tentera tu kejar komando. Dia kata kenapa lari? Dia kata tadi suruh puji, saya dah puji yang kau lari. Sebab apa? Dia baru bagi tahu nama. Dia kata itu Khalid lu. Dia kata kau tahu tak siapa Khalid? Dia kata mana ada orang boleh berdiri depan dia. Dia kata mana ada orang boleh berdiri depan dia. Tapi dia hubungkan diri dengan Rasulullah juga. Dia kata aku Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW. Hari ni kita ada nisbat tu, hubungan tu, tapi kita tak anggap benda tu hebat pun. Nak sebut kita umat Nabi SAW, kita rasa macam apa sangatnya. Sebenarnya itulah hubungan yang paling besar. Mereka sebut tu saya, kami ni sahabat Nabi, kami sahabat Nabi SAW, kami khadam Nabi SAW. Jangan main-main. Ini tak ada, tak perlu title lain pun. Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar Siddiq, saya khalifah kepada Rasulullah. Itu saja nisbat yang paling besar yang kita ada. Jadi saya baca kisah tadi berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Dalam peperangan Yarmouk satu hari, Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika ambil alih dah menjadi amir di sana, diutuskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada satu hari Abu Ubaidah hantar satu jemaah yang bilangan kecil untuk pergi mengintip ataupun pergi pusing bandar Syam tu, tengok apa yang mereka sedang buat, Rom punya, tentera Rom punya persiapan. Bila mereka sampai ke sana, rupanya khabar tu telah sampai kepada komando mereka Rom, maka mereka telah kepung tentera Islam dengan bilangan yang besar. Bila mereka kepung, Abu Ubaidah tengah rehat sebab bukan waktu perang ketika itu. Dia pun mimpi Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Abu Ubaidah, engkau sedang tidur sedangkan Khalid telah dikepung dengan tentera Islam. Maka Abu Ubaidah bangun kelam kabut. Dia kata bangun semua. Dia kata Allahu Akbar, buat persiapan, siapa yang ada apa saja kita terus bergerak, jangan patah balik untuk pakai-pakai tak ada apa, terus kita gerak, mereka perlukan bantuan. Ketika mereka baru berjalan untuk pergi membantu Khalid bin Walid, terlintas satu tunggangan yang pantas, yang laju, ditunggang oleh seorang tentera berpakaian tentera Islam. Mereka tak tahu siapa, mereka kata berhenti, dia tak berhenti. Abu Ubaidah kata bagi tahu kepada dia perintah daripada amir jemaah tentera Islam untuk berhenti, maka dia berhenti. Abu Ubaidah, siapa kamu? Dia kata aku ni adalah isteri kepada Khalid bin Walid. Kata aku adalah isteri kepada Khalid bin Walid. Dia kata kau nak pergi mana? Dia kata aku dengar pengumuman yang tuan buat tadi, yang Amir buat tadi, bahawa mereka dikepung dalam keadaan bahaya dan mereka terpaksa bertarung dengan musuh Allah sekarang. Sedangkan Khalid bin Walid tidak bawa topi dia yang dia mesti pakai topi itu ketika menyenangi musuh. Topi itu adalah topi yang mana Khalid bin Walid telah ambil beberapa helai rambut Nabi SAW dan telah jahit dalam topi itu. Dan Khalid sendiri kata, dia kata ma laqitu qauman qattu wahia ala ra'si illa wa'titul fal. Jadi setiap kali aku perang dengan pakai topi itu, Allah pasti berikan kejayaan kepada aku dengan keberkatan rambut Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah kata kalau begitu kau teruskan perjalanan kamu kerana kuda kamu lebih pantas daripada kuda kami, dan teruskan. Jadi Khalid pula dengan tentera Islam dikepung. Abu Ubaidah masih dalam perjalanan, tapi kerana isteri dia ada tunggangan yang laju, kuda ni pun dia ada sisi horsepower juga kan. Jadi sampai ke sana, Khalid nampak ada tunggangan yang datang dengan laju. Dia kata ni malaikat ni, Allah dah utuskan malaikat untuk bantu kami. Jadi bila dia sampai sana, Khalid sebut Allahu Akbar, kata Allah telah hantar bantuan kan untuk kita, sebab dia telah memecah crowd kan, dan dia terus sampai ke tengah-tengah di mana orang Islam dikepung. Maka keluar suara wanita. Dia kata aku isteri engkau wahai Khalid. Kata nah, ambil topi ini dan pakai dan seranglah musuh, Allah pasti berikan kejayaan kepada kamu. Khalid telah pakai topi itu dan dia telah memerangi mereka sebelum tentera Islam yang
dibawa oleh Abu Ubaidah sempat sampai ke situ, Allah telah berikan kemenangan kepada mereka dengan berkat rambut Nabi yang dia jahit dalam kopiah dia tu. Nak bagi tahu dia sehebat pahlawan mana pun, kan, dia pernah tewaskan tentera Islam dalam peperangan Uhud, tetapi yakin dia kemenangan hanya dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipakai itu baru diserang mereka. Dan dia sendiri kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umrah, ya'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain ambil sebahagian, maka aku telah ambil yang sebahagian depan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku letak dalam topi aku. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtu nusra. Dia kata tak pernah aku menyertai mana-mana peperangan kecuali aku pakai topi itu dan aku pasti dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin mereka dengan Rasulullah punya keberkatanlah kita dapat kebaikan, kita dapat kemenangan. Inilah yang kita nak belajar, tuan-tuan, kan. Kita nak belajar, kata bukannya kita ni hebat, kita punya kebijaksanaan, tetapi kita hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan atas dasar itulah Allah sayang kita, atas dasar itulah Allah pandang kita, atas dasar itulah Allah akan bantu kita. Satu hari dalam peperangan Rom juga, Khalid bin Walid, orang tentera Rom buat pengumuman, kata hari ini biar orang Arab saja yang menentang orang Arab. Maksudnya orang Rom tak masuk campur. Ada sebahagian orang Arab yang mana mereka Allah tak hidayatkan mereka Islam, yang mereka duduk di border Syam ni. Maka hari itu 60,000 orang telah bersiap sedia untuk serang tentera Islam. Ketika itu bilangan tentera Islam bukannya sampai yang seperti mana kita dengar, yang menyerang hari itu hanya 60 orang. Maka Khalid bin Walid pergi jumpa Abu Ubaidah, dia kata bagi aku 30 orang. Abu Ubaidah 30 orang nak menentang 60,000 orang. Abu Sufyan kata ni tak adil ni. Maka Khalid kata apa Abu Sufyan? Dia kata dulu bila engkau sebelum masuk Islam kau berani, masuk Islam kau jadi pengecut. Abu Sufyan kata bukan, dia kata aku cuma cakap tentang adil. Kata kurang-kurang bawalah 60 orang. 60 orang untuk menentang 60,000 orang. Maka Khalid kata tapi biarlah aku yang pilih. Maka dipilih seorang. Mula dipanggil daripada Muhajirin, aina Fadl bin Abbas, Abdullah bin Umar. Kata bangun seorang. Kemudian diambil daripada para Ansar pula, mana Muaz bin Jabal, mana itu ni. Dan diambil Ansar lagi ramai daripada orang Muhajirin. Maka orang Ansar kata, Khalid engkau sengaja nak bagi kami yang mati dalam peperangan ni. Kenapa orang Ansar? Memang Muhajirin punya bilangan sedikit. Khalid kata bukan begitu. Dia kata sebenarnya, dia kata demi Allah, dia kata aku sendiri lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dalam kesusahan Nabi akan depankan orang Ansar. Kata ya lal Ansar, mana orang Ansar depankan mereka, kerana dengan mereka Allah Subhanahu wa taala biasanya berikan kemenangan atas kesungguhan dan atas pengorbanan mereka. Mereka sanggup bagi apa saja. Seperti mana Nabi kata orang Ansar ni bila susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka depankan orang lain. Maka orang Ansar menangis, mereka kata benar riwayat Khalid. Dia kata inilah kehidupan kami dengan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan, kami telah berikan nyawa kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama dalam peperangan Yamamah pun, Khalid bin Walid bila dah tentera Islam dah dalam keadaan tenat, Khalid kata mana Barra bin Malik, dia kata, dan kata kemudian dia kata ya lal Ansar, dia kata mana orang Ansar, dia kata ini tentera memerlukan kamu. Dia balik kepada cerita tadi, 60 orang telah pergi menyerang 60,000 orang dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan. Taktik sehebat mana sekalipun, sebenarnya kemenangan. Masa tu Khalid cakap satu perkara, subhanallah. Khalid kata kepada Abu Ubaidah, dia kata bukan sebab itu, dia kata yang aku nak kata mereka ni hebat ke handal tak, tapi kata aku kenal setiap satu daripada mereka ini, dan setiap kali mereka angkat tangan berdoa Allah tak pernah tolak doa mereka kerana ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab itulah 60 orang ini cukup untuk 60,000. Dan dia telah bahagi 6 dan 6 ini telah kepung 60,000, dan akhirnya petang tu dia telah memberi kemenangan kepada tentera Islam. 60 orang saja yang memerangi 60,000 orang. Itulah nak beritahu, kata para sahabat ni, hubungan mereka yang terbesar mereka sebagai hubungan yang mereka selalu banggakan sebagai ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam peperangan tu pun seorang-seorang maju ke depan dengan mengungkap syair. Mereka kata, aku Fadl bin Abbas. Dia kata, ini tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hada Zubair bin al-Awam. Dia kata, ana Fadl bin Abbas dan nahnu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ini Fadl bin Abbas. Dia kata, aku Fadl bin Abbas. Dia kata, ini Zubair bin Awam. Dia kata, kami adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga mereka pun dengan bangga sebagai sahabat Nabi. Sebab tu tak perlu pun kepada title lain. Title yang kita dah ada adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah kena jadi ansar sekarang ni. Hubungan itulah yang Allah akan muliakan. Bila kita berjaya membina hubungan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa sahaja cara, itulah hubungan, itulah dengan perantaraan itulah kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buktikan, sahabat buktikan itu saja. Dia kata, kami taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Allah berikan kemenangan kepada kami. Nabi cakap apa, kami terima. Nabi kata jangan buat, kami tinggalkan. InsyaAllah itu saja. Sebab ini ulangan yang kelas yang saya tak sempat buat rakaman ataupun tak sesuai buat rakaman ketika itu. Jadi saya ulang balik setiap kali ada kelas supaya saya dapat rakam dan ramai dapat manfaat. InsyaAllah kita akan terus belajar kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hanya bangga dengan diri mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid akhirnya dapat gelaran, kan, bukan akhirnya, maksudnya dapat gelaran daripada seorang musyrik, anak kepada Walid bin Mughirah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat gelaran Saifullah, iaitu pedang Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia tak bangga dengan pedang dia, tak bangga dengan diri dia, dia bangga dengan rambut Nabi yang dipakai sentiasa dalam topi dia. Hari ini kita tak ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat Nabi kata, kalau kamu sayang aku, falyasduqil haditha idza haddatha. Cakaplah benar. Kalau benar sayang aku, sekali itu Nabi ambil wuduk, semua berebut air wuduk. Nabi kata, kenapa berebut air wuduk aku? Mereka kata, kami cintamu ya Rasulullah. Nabi kata, kalau cinta, betul cinta, maka buat 3 perkara. Cakap benar setiap kali kamu berkata, tunaikan amanah setiap kali amanah diberikan kepada kamu, muliakan jiran kamu, jangan menghina mereka. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mereka yang mengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Mereka yang ikut para sahabat, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Dengan mereka juga yang telah mengikuti sahabat juga Allah akan redha. Doa untuk mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Doa ni adalah untuk para sahabat. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia sebelum kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.